kelas kita hari ni kita akan belajar masuk bab 3 iaitu nutrisi. Okey. Jadi macam mana kita dapat nutrisi ni? Kita dapat melalui makanan. Okey. Jadi kenapa kita manusia, haiwan, tumbuhan perlukan makanan? Okey, yang pertama, sebab daripada makanan itulah kita boleh dapat tenaga ataupun energi untuk kita buat proses kehidupan. Contohnya untuk kita bernafas, berkumur, mencernakan makanan ataupun apa-apa lagi lah aktiviti yang kita buat sedang walaupun kita nak membaca ke, nak menulis ke, semua perlukan tenaga. Jadi tenaga tu kita dapat daripada makanan lah. Okay, yang kedua, makanan tu juga perlu untuk kita membesar. Okay, daripada bayi, kemudian membesar jadi kanak-kanak, okay, kemudian membesar jadi remaja, dewasa dan orang tua. Jadi makanan tu perlu untuk membesar, dan yang ketiga untuk kita kekal sihat. Jadi kita makan pun untuk kita sihat, untuk kita boleh melawan sebarang virus ataupun bakteria yang ada dekat muka bumi ni. Jadi kalau kita sihat, kita boleh lawan penyakit yang mungkin masuk dalam badan kita. Okay, jadi untuk 3.1 ni, okay, cikgu akan ajar tentang kelas makanan. Okay, ada 7 kelas utama, 7 kelas utama makanan, kelas makanan yang utama. Okay, iaitu yang pertama adalah karbohidrat, yang kedua protein, yang ketiga lemak, yang keempat vitamin, yang kelima mineral, yang keenam pelawas, dan yang ketujuh air. Okay, jadi 7 kelas makanan ni kita wajib ambil. Okay, dalam makanan kita kena pastikan 7 kelas makanan ni ada. Okay, sebab setiap kelas makanan ni dia ada fungsi dia. Okay, nanti cikgu akan terangkan apa fungsi karbohidrat, apa fungsi protein dan seterusnya. Okay, kita tengok dulu yang pertama, okay, iaitu karbohidrat. Okay, karbohidrat ni dia adalah sebatian karbon, okay, yang mengandungi unsur karbon, hidrogen dan oksigen. Okay, jadi dalam karbohidrat ni dia ada 3 unsur ni lah, karbon, hidrogen dan oksigen. Dan fungsi karbohidrat untuk membekalkan tenaga. Okay, jadi dia membekalkan tenaga kepada kita. Karbohidrat ni lah makanan yang ada kelas makanan karbohidrat ni lah yang membekalkan tenaga yang utama kepada kita. Okay, contoh karbohidrat, ada 3 contoh karbohidrat yang utama, iaitu yang pertama kanji, yang kedua glikogen, dan yang ketiga selulosa. Okay, kanji ni adalah makanan simpanan dalam tumbuhan. Okay, glikogen makanan simpanan dalam haiwan, dan selulosa adalah karbohidrat yang membentuk dinding sel tumbuhan. Okay, ini adalah contoh karbohidrat lah. Okay, ini adalah sumber karbohidrat. Maksudnya daripada makanan apa awak boleh dapat sumber karbohidrat. Okay, contohnya yang pertama adalah pisang. Okay, yang kedua nasi lah. Memang kita biasa makan nasi kan, daripada nasi kita boleh dapat karbohidrat. Roti, kentang, madu ataupun daripada gula. Okay, gula pun ada karbohidrat. Okay, seterusnya, okay, kelas makanan yang seterusnya adalah protein. Okay, apa tu protein? Okay, protein adalah sebatian karbon yang mengandungi unsur karbon, hidrogen, oksigen dan nitrogen. Okay, kalau tadi karbohidrat dia cuma ada karbon, hidrogen dan oksigen. Okay, tapi protein ni ditambah lagi satu, iaitu nitrogen. Okay, protein yang kita makan ni dia akan cerna kepada unit asas, iaitu yang kita namakan dia sebagai asid amino. Maksudnya bila awak makan makanan yang ada protein, okay, protein tu dia akan dicerna kepada unit yang lebih ringkas, iaitu asid amino, untuk dia menjalankan fungsi-fungsi dia. Okey, fungsi protein. Apa fungsi protein yang pertama? Yang pertama untuk pertumbuhan dan pembaikan tisu-tisu badan yang rosak. Okay, yang kedua, protein juga fungsinya untuk menggantikan sel-sel yang mati. Okay, sel pun macam setiap benda yang hidup pasti akan mati kan, sama juga dengan sel. Okay, sel pun dia akan mati sampai satu masa
dia pun akan mati. Jadi protein ni dia akan menggantikan sel yang baru, contohnya sel kulit, sel mata dan sebagainya. Okay, yang ketiga, mensintesis enzim, hormon dan antibody. Okey, enzim tu apa? Mensintesis maksudnya dia mengeluarkan lah. Okay, mengeluarkan enzim. Enzim tu adalah bahan kimia yang membantu kita untuk melakukan proses yang tertentu dalam badan kita. Contohnya proses pencernaan, proses penukaran daripada mineral ni kepada mineral, vitamin ni kepada vitamin ni. Okay, hormon pula, dia dalam sistem hormon badan kita. Hormon ni pun bahan kimia, okay, yang dihasilkan oleh kelenjar hormon. Okay, badan kita ada kelenjar hormon. Okay, contohnya macam lelaki dan perempuan. Okay, hormonnya tak sama kan. Okay, lelaki dia ada bulu kaki yang lebih. Itu semua disebabkan hormon lelaki tak sama dengan hormon perempuan. Okay, selain daripada tu, macam contoh bila awak kena kejar dengan anjing kan, kena kejar dengan anjing, awak akan rasa takut kan, awak akan rasa cemas. Itu sebab hormon juga. Okay, nama dia hormon adrenal. Okay, hormon tu yang bagi awak rasa cemas, bagi awak rasa takut. Kemudian awak akan bertindak, lari ke, awak akan lari lah. Kalau anjing kejar, takkan kita nak duduk tunggu kat situ kan, kita akan lari. Itu sebab itu semua disebabkan hormon tau. Tapi kita tak sedar badan kita mengeluarkan hormon tu. Okay, antibody pula adalah bahan kimia yang melawan penyakit. Okay, kalau contoh macam kita kena sesama, jadi antibody badan kita dia akan keluar dan akan menghapuskan virus yang menyebabkan kita sesama. Okay, sumber protein. Apa sumber protein? Okay, sumber protein yang pertama adalah makanan laut. Okay, dalam makanan laut ada banyak, ada sumber protein yang tinggi. Selain daripada tu, ke kacang. Okay, ke kacang tu contohnya kacang almond, kacang hazelnut, walnut. Okay, seterusnya telur, daging ni daripada lembu lah ataupun daging merah lah, dan ayam. Okay, ini antara contoh makanan yang mempunyai sumber protein yang tinggi. Okay, seterusnya, kelas makanan yang seterusnya adalah lemak. Okay, apa tu lemak? Okay, lemak ialah sebatan karbon yang mengandungi unsur karbon, hidrogen dan oksigen. Okay, dan lemak ni dia terbentuk daripada gliserol dan asid lemak. Okay, gliserol ni adalah alkohol. Okay, dia adalah sejenis alkohol. Awak jangan ingat alkohol tu cuma yang orang minum alkohol yang mabuk tu. Alkohol bukannya satu jenis tu je, alkohol ada banyak jenis. Okay, dalam minyak wangi pun ada alkohol, betul tak? Okay, jadi gliserol ni pun sejenis alkohol lah. Okay, so kita tengok apa fungsi lemak. Okay, fungsi lemak yang pertama adalah dia adalah sumber dan simpanan tenaga yang tinggi. Okay, maksudnya dia membekalkan tenaga 2 kali ganda lebih tinggi daripada karbohidrat. Tadi cikgu dah terangkan kan, karbohidrat fungsi dia membekalkan tenaga. Okay, lemak ni pun sama. Dia juga boleh membekalkan tenaga dan dia punya dia membekalkan tenaga tu 2 kali ganda lebih banyak daripada karbohidrat. Jadi maksudnya awak makan lemak sikit je pun dah boleh dapat tenaga yang banyak. Okay. Yang kedua, okay, fungsi lemak yang kedua adalah melindungi organ badan seperti ginjal dan jantung. Okay, maksudnya ginjal dan jantung ni adalah organ yang sangat fragile. Fragile tu maksudnya dia sangat mudah rosak. Okay, macam contoh orang tu accident ke bila dia mengalami hentakan yang kuat, okay, ginjal dan jantung ni antara organ badan yang akan mudah cedera. Okay, jadi lemak ni dia berfungsi untuk melindungi organ badan ni lah. Organ badan macam contoh ginjal, jantung ni, supaya bila ada berlaku hentakan ke, masa kemalangan ke, dia tak akan rosak lah. Dia akan rosak teruk lah. Okay, yang ketiga, pengangkut bagi vitamin A, D, E dan K. Okay, contoh bila awak makan makanan yang ada vitamin A, D, E dan K ni, jadi lemak ni lah yang mengangkut
mengangkut dia menjadi macam kenderaan lah bagi vitamin A, D, E dan K. Dan yang keempat fungsinya adalah sebagai penebat haba untuk mengawal suhu badan. Maksudnya kalau waktu cuaca sejuk, lemak ni dia boleh mengurangkanlah awak rasa sejuk kan. Awak tak adalah sampai menggigil kesejukan. Sebab tu macam kalau contoh orang yang badan dia besar sikit, jadi dia sentiasa rasa panas kan, dia susah nak rasa sejuk. Duduk dalam aircon, contoh orang tu seorang kurus, orang badan dia besar sikit, kita tak nak cakap lah gemuk, nanti awak terasa pula. Jadi orang yang kurus tu dia akan lebih cepat rasa sejuk berbanding dengan orang yang badan dia besar sikit, sebab dia lemak dia lebih kan. Tapi lemak ni kita tak boleh makan secara berlebihan kan. Sebab lemak kalau kita ambil secara berlebihan, dia akan menyebabkan orang tu mengalami obesity. Sebab tadi cikgu ada terangkan kan, lemak ni dia membekalkan tenaga. Sebenarnya lemak ni lah dia akan ditukar kepada tenaga. Jadi tapi kalau lemak tu kita ambil secara berlebihan, dia tak ditukar kepada tenaga, dia akan tersimpan dalam badan kita yang menyebabkan badan menjadi obesity, semakin membesar dan membesar. Jadi lemak ni tak boleh ambil banyak sangatlah, dia ada had dia. Ni contoh makanan yang ada sumber lemak. Yang pertama ni minyak kelapa sawit, ataupun kacang tanah. Yang ni mentega, yang ini minyak kelapa. Seterusnya, kelas makanan yang seterusnya adalah vitamin. Vitamin ni adalah sebatian organik yang tidak membekalkan tenaga dan diperlukan dalam kuantiti yang sedikit. Maksudnya dia tidak membekalkan tenaga, tapi dia ada fungsi dia iaitu mengekalkan kesihatan yang baik. Maksudnya vitamin ni kita perlukan untuk badan kita lebih sihat lah. Kalau orang tu dia dah sihat, dia akan kekal sihat. Jadi kena ambil vitamin. Vitamin ada dua jenis. Satu vitamin larut air, dan lagi satu vitamin larut lemak. Vitamin larut air tu contohnya vitamin B dan C, dan vitamin larut lemak tu adalah vitamin A, D, E dan K. Nanti kita tengok apa fungsi, kepentingan vitamin ni. Contoh yang pertama vitamin A. Biasanya sumber untuk kita dapat vitamin A ni adalah susu, kuning telur, minyak ikan ataupun minyak ikan. Dan fungsi vitamin A ni adalah untuk membantu penglihatan pada waktu malam. Maksudnya dia untuk menjaga mata kita lah dan memelihara kesihatan kulit. Jadi kalau kita kurang ambil vitamin A ni, kita akan mudah kena penyakit rabun malam. Rabun malam tu maksudnya waktu malam, bila malam ni penglihatan awak akan jadi kurang jelas, ataupun akan dapat penyakit kulit. Vitamin B pula. Vitamin B ni sumbernya contohnya daripada yeast, hati ataupun telur. Kepentingan dia untuk memelihara fungsi sistem saraf dan untuk pembentukan sel darah merah. Kita tahu sel darah merah ni sangat penting kan, sebab sel darah merah ni yang membawa oksigen dalam badan kita, yang membawa oksigen ke organ-organ dalam badan kita. Jadi orang yang kurang ambil vitamin B ni, dia akan mudah kena penyakit beriberi ataupun anemia. Anemia ni penyakit kurang darah lah. Yang ketiga, C, vitamin C. Vitamin C ni yang paling popular lah kan sekarang ni pun, sebab zaman COVID ni semua pun nasihatkan banyak ambil vitamin C, tapi sebenarnya vitamin ni tadi kan cikgu dah cakap kan, dia tak perlu ambil dalam kuantiti yang banyak, dia cuma ambil dalam kuantiti yang sedikit. Jadi sebenarnya vitamin C ni dah ada dalam buah-buahan dan sayuran. Kalau awak dah makan buah-buahan, contohnya buah yang tinggi vitamin C ni, contohnya buah jambu batu, ataupun guava. Jadi buah, bila awak dah makan buah tu, jadi awak tak perlu lagi sebenarnya nak ambil suplemen vitamin C. Sebab kalau kita ambil vitamin C ni secara berlebihan,
lebih daripada yang awak perlukan, badan awak perlukan, awak boleh dapat penyakit berkaitan dengan buah pinggang tau. Sebab nanti dia akan boleh merosakkan buah pinggang. Dia vitamin C ni yang tak ditukar, tak digunakan oleh badan, dia akan masuk dalam buah pinggang, dan menjadi macam batu dalam buah pinggang awak. Jadi dia akan merosakkanlah buah pinggang kita. Jadi sebenarnya vitamin C ni tak perlu ambil dalam kuantiti yang banyak lah. Jadi kepentingan vitamin C ni adalah untuk melawan jangkitan penyakit. Sebab itulah sekarang ni digalakkan makan vitamin C kan, sebab untuk sekarang kan ada jangkitan penyakit COVID-19 kan, jadi kita nak melawan jangkitan penyakit ni, kita kena ambil vitamin C. Yang kedua, memelihara kesihatan gusi dan mulut. Jadi kesan kekurangannya selain daripada penyakit scurvy ni ataupun gusi berdarah ni, awak juga mudah sesama, mudah batuk. Maksudnya bila orang di sekeliling awak sakit, awak pun mudah kena sakit tu. Vitamin seterusnya vitamin D. Vitamin D ni ada dalam mentega, telur, minyak ikan, dan juga boleh dapat daripada cahaya matahari. Tapi bukan cahaya matahari pukul 12 Dia cahaya matahari waktu pagi pukul 9 sampai pukul 10. Itu waktu tu yang bagus. Lepas daripada pukul 10 dah tak bagus dah. Dia ada sinar UV pula yang tinggi. Dia merosakkan kulit awak pula. Jadi kepentingan dia membantu dalam penyerapan kalsium. Maksudnya bila awak ambil kalsium, vitamin D ni lah yang akan membantu kalsium tu menyerap dalam badan kita. Macam dia jadi macam kereta lah. Kalau awak nak pergi Johor Bahru daripada Taman Tun Aminah, awak kena naik ke kenderaan kan, tak bolehlah jalan kaki jauh. Jadi kalsium ni pun sama, kalau dia nak diserap oleh badan, dia memerlukan vitamin D. Yang kedua, menguatkan enamel gigi, dan yang ketiga, memelihara kesihatan kulit. Jadi kalau kurang ambil vitamin ni, awak boleh dapat penyakit, contohnya macam penyakit ricket. Ricket ni yang berkaitan dengan kurang kalsium lah. Sakit gigi dan penyakit kulit. Vitamin E. Vitamin E pula sumbernya adalah bijirin. Sayur dan sayur-sayuran hijau. Jadi vitamin E ni pula kepentingan dia untuk memelihara fungsi sistem pembiakan. Sistem pembiakan. Jadi kalau kurang vitamin E dalam badan seseorang tu kurang, dia boleh dapat kemandulan, ataupun kalau dia mengandung, dia boleh mengalami keguguran. Keguguran fetus tu yang baby yang baru nak jadi tu. So kalau dia kurang ambil vitamin E, dia boleh mengalami keguguran. Dan akhir sekali vitamin K. Vitamin K ni daripada susu, kuning telur dan minyak ikan. Vitamin K ni fungsi dia apa? Fungsi dia untuk mempercepatkan proses pembekuan darah. Darah ni dia kena beku. Kalau tak beku, bahaya. Contoh macam awak luka kan, terkena pisau. Kalau awak terkena pisau, darah akan mengalir keluar kan. Tapi ada orang, dia ada penyakit yang darah dia tak boleh membeku. So bahayalah, sebab kalau badan kita kurang darah, kita boleh mati kan. Jadi vitamin K ni diperlukan untuk mempercepatkan proses pembekuan darah. Jadi kalau kesan kekurangan dia tu adalah darah lambat membeku. So kelas makanan yang seterusnya adalah mineral. Apa tu mineral? Mineral ni adalah bahan bukan organik yang diperlukan oleh badan dan tidak membekalkan tenaga. Mineral dia tidak membekalkan tenaga dan diperlukan dalam kuantiti yang sedikit. Sama macam vitamin juga. Kita perlukan dia dalam kuantiti yang sedikit. Sebab apa? Sebab dia ada fungsi dia, iaitu mengawal atur proses-proses badan bagi mengekalkan kesihatan. Maksudnya dia kontrol lah proses-proses badan kita supaya kita kekal sihat. Contoh mineral yang kita perlukan, yang badan kita perlukan adalah yang pertama, kalsium. Kalsium ni biasa kita dapat daripada susu, ikan bilis, udang ataupun sayur-sayuran hijau. Kepentingan kalsium pula adalah untuk membantu pembekuan darah
dan menguatkan tulang gigi. Okay. Dan kesan kekurangan dia, orang tu dia boleh mendapat penyakit ricket ataupun osteoporosis. Dia kena ambil walaupun sikit tapi kena ambil, tak boleh tak ambil langsung. Yang kedua, natrium. Sumbernya adalah garam, daging dan telur. Dan kepentingannya adalah untuk memelihara fungsi sistem saraf. Kalau kita kurang ambil natrium dalam badan, kita mudah kena kekejangan otot. Macam contoh, awak banyak berjalan ke, nanti awak akan kejang otot kaki. Ataupun contoh waktu waktu malam kalau sejuk sangat, nanti awak mudah kena kekejangan otot kaki. Itu sebab kurang garam natrium lah. Yang ketiga, besi. Mineral besi. Sumber yang ada mineral besi ni adalah hati dan daging. So kalau mineral besi ni, dia punya kepentingan dia adalah membina hemoglobin dalam darah. Dalam darah kita dia ada hemoglobin kan. Jadi besi ni lah yang membina hemoglobin dalam darah. Jadi orang yang kurang darah, biasa doktor akan bagi zat besi lah untuk dia makan. Kesan kekurangan dia akan mudah dia akan dapat penyakit anemia. Mineral yang seterusnya, iodin. Iodin ni dapat daripada makanan laut dan buah-buahan, dan dia membantu fungsi kelenjar thyroid. Kelenjar thyroid ni adalah kelenjar yang mengawal metabolisme badan kita. Kadar metabolisme dalam badan kita. Jadi dia sangat pentinglah kelenjar thyroid ni. Kesan kekurangannya adalah boleh dapat penyakit goiter. Goiter ni dia macam bengkak atau leher dia bengkak kalau kita tengok. Seterusnya, fosforus. Mineral fosforus, dia punya sumber dia adalah keju, daging, telur dan sayur-sayuran. Kepentingan fosforus dalam badan adalah untuk menguatkan tulang dan gigi dan membentuk asid nukleik dalam DNA dan RNA. Jadi fosforus ni kesan kekurangan dia, dia boleh dapat penyakit ricket, gigi rapuh dan tidak dapat membina DNA dan RNA. Seterusnya, mineral kalium. Ni ada dalam tumbuhan dan haiwan. Kalium ni pula dia punya fungsi dia untuk membantu pengecutan otot dan memelihara fungsi sistem saraf. Kesan kekurangan kalium dalam badan adalah boleh dapat penyakit lumpuh ataupun kekejangan otot. Seterusnya, pelawas. Ni antara badan kita perlukan adalah pelawas. Jadi pelawas, apa tu pelawas? Pelawas tu adalah bahan yang tidak dapat diuraikan oleh sistem pencernaan. Dan pelawas tu terdiri daripada selulosa yang terdapat di dalam dinding sel. Fungsi pelawas ni dia adalah untuk merangsang peristalsis dan memudahkan pencernaan. Apa tu peristalsis? Peristalsis ni dia adalah pergerakan yang disebabkan oleh pengecutan dan pengenduran otot-otot dalam salur pencernaan. Seperti esofagus, usus kecil dan usus besar. Maksudnya pelawas ni dia merangsang pergerakan otot-otot dalam salur pencernaan ni lah, untuk memudahkan pencernaan, untuk memudahkan makanan yang kita makan tu dicerna. Jadi bila makanan yang kita makan tu mudah dicerna, dia dapat mengelakkan kita daripada kena penyakit sembelit. Sembelit ni maksudnya susah nak buang air besar lah. Jadi ini pun satu penyiksaan lah kalau orang yang kena sembelit tu, dia sangat susah untuk buang air besar. Itu adalah satu penderitaan lah pada orang tu. Jadi pelawas ni sangat penting untuk kita. Apa sumber pelawas? Yang pertama adalah sayur-sayuran. Pelawas ni ada banyak dalam sayur-sayuran. Bijirin dan roti gandum berserat. Jadi awak kena banyak makan sayur-sayuran supaya dapat mengelakkan penyakit sembelit. Akhir sekali, yang paling penting dalam badan kita adalah air. Untuk pengetahuan awak, dalam badan manusia ada 67% adalah air. 67% daripada badan manusia ni terdiri daripada air. Dan kalau kita hilang 20% daripada jumlah air yang ada dalam badan kita ni,
okay, kita boleh matilah, boleh membawa maut. Okay, maksudnya sebab tu cikgu cakap kita boleh tak makan banyak hari, tapi kalau kita tak minum 2 hari, 3 hari kita boleh mati. Sebab inilah sebab dia kita tak boleh badan kita tak boleh ada kurang 20% daripada jumlah air dalam badan. Okey, jadi air ni awak tahu kan air tu selalu kita cakap H2O sebab dia ada unsur hidrogen dan oksigen. Okay, dan fungsi dia ada 4 fungsi, iaitu yang pertama pelarut bahan kimia. Maksudnya contohlah awak terhidu bahan kimia, jadi air yang kita minum tu boleh jadi pelarut kepada bahan kimia. Dia akan melarutkan bahan kimia tu dan seterusnya dibuang melalui sistem pencernaan atau perkubuhan. Okey, yang kedua. Yang kedua, fungsi yang kedua adalah medium pengangkutan nutrien dan oksigen ke dalam sel. Maksudnya air inilah yang mengangkut nutrien yang awak dapat daripada makanan yang awak makan dan oksigen ke dalam sel, dan seterusnya sel itu boleh membesarlah dengan sihat. Yang ketiga, mengangkut hasil perkubuhan, iaitu urea dan garam mineral. Dan yang keempat, mengawal atur suhu badan melalui penyejatan peluh. Maksudnya kalau awak perasan, kalau badan awak panas kan, kadang-kadang kita sampai berpeluh. Sebab sebenarnya peluh tu dikeluarkan untuk menyejukkan badan kita. Jadi air ni sangat penting dalam badan kita, yang paling penting sekali sebab dia ada membantu badan kita untuk melakukan proses-proses yang tertentu. Jadi untuk subtopik 3.1 sampai dekat sini je. Nanti cikgu akan sambung lagi untuk subtopik yang seterusnya.